Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar, tajuknya adalah kefahaman surah Al-Fatihah. Dalam bidang Al-Quran, tajuknya adalah kefahaman surah Al-Fatihah. Awak akan melalui tajuk ini, awak perlu tahu satu persatu mengenai surah Al-Fatihah, dan awak juga perlu tahu apa maksud ayat bagi setiap ayat surah Al-Fatihah. Kena faham satu-satu apa dia punya maksud bagi setiap ayat surah Al-Fatihah. Okey, kamu boleh buka muka surat 26. Buku teks muka surat 26 untuk sebagai rujukan kamu. Baik, pertama sekali kita perlu tahu, apa yang perlu kamu tahu ialah mengenai surah Al-Fatihah. Pengenalan kepada surah Al-Fatihah. Kamu kena kenal dulu macam mana surah Al-Fatihah itu. Baik, kita tengok apa yang ustaz ni kata. Ni ustaz, seorang ustaz ni dia kata surah Al-Fatihah ialah surah Makkiyah. Al-Fatihah ialah surah Makkiyah. Okey, dalam Al-Quran ada dua jenis surah. Dalam Al-Quran ada dua jenis surah. Yang pertama nama dia surah Makkiyah. Yang kedua nama dia surah Madaniyah. Yang pertama Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Makkiyah maksudnya surah tu diturunkan sebelum Nabi berpindah ke Madinah. Okey. Surah Makkiyah maksudnya surah tu diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi berhijrah ataupun berpindah ke Madinah. Satu lagi Madaniyah maksudnya surah tu diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Maksudnya bila Nabi berada di Madinah, surah tu turun. Sebelum Nabi berpindah ke Madinah, Nabi berada di Mekah. Maksudnya surah tu diturunkan di Mekah, Makkiyah. Okey. Dan surah Al-Fatihah ni maksudnya Makkiyah. Surah Al-Fatihah surah yang Makkiyah. Maksudnya surah ni diturunkan masa Nabi berada di Mekah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okey. Mengandungi 7 ayat. Surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat. Surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah yang bermaksud pembukaan. Okey, surah Al-Fatihah maksudnya pembukaan. Al-Fatihah maksudnya pembukaan. Kerana surah ini ialah surah yang pertama dalam Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran, awak belek je Al-Quran, buka Al-Quran, surah yang pertama sekali awak jumpa ialah surah Al-Fatihah. Sebab tu nama dia Al-Fatihah tu pembukaan. Sebab surah Al-Fatihah tu berada surah paling depan, surah yang pertama di dalam Al-Quran. Okey. Membaca surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun solat. Rukun dalam Al-Quran, dalam solat, setiap kali solat yang paling wajib kamu baca ialah surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah ni adalah rukun. Bila sebut rukun maksudnya wajib solat. Kalau wajib baca. Kalau awak tak baca surah Al-Fatihah, solat tu tidak sah. Okey. Maknanya kita membaca surah ini sebanyak 17 kali sehari semalam. 17 kali. Kenapa 17 kali? Kerana 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Campur semua tu 17 rakaat. Setiap hari kita solat 14 rakaat.
Dan setiap hari juga kita baca surah Al-Fatihah 17 kali. Rugi kalau kita membacanya tanpa menghayati isi kandungan surah ini. Okey. Bila dah baca 17 kali, rugilah kalau kita baca saja-saja dan kita tidak tahu apa maksud ataupun apa makna setiap ayat surah Al-Fatihah. Okey, tengok muka surat 26. Kita akan tengok satu persatu maksud surah Al-Fatihah. Okey, maksud satu-satu surah Al-Fatihah. Ustaz akan bacakan dan kamu ingat. Baik, yang pertama, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah. Alhamdulillah. Rabbi maksudnya Tuhan. Rabbi maksudnya Tuhan. Al-Alamin, sekalian alam. Alam. Alamin maksudnya alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman maksudnya yang Maha Pemurah. Ar-Rahim maksudnya yang Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Maliki yang menguasai. Maliki yang menguasai. Yaum. Yaumi. Yaumi maksudnya hari. Ad-din pembalasan. Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu. Hanya kepadamu maksudnya hanya kepada Allah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami sembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina maksudnya tunjukkan kami. Sirata jalan, mustaqim lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata maksudnya jalan yang an'amta yang engkau beri nikmat kepada mereka. 'Alaihim kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Maghdubi ni maksudnya murkai, maksudnya bukan jalan orang-orang yang Allah marah. Alaihim kepada mereka, waladdallin dan bukan jalan-jalan yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka dan bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Okey, Ustaz harap kamu dapat faham satu persatu. Selagi tak faham, selagi tu kamu ulang balik Ustaz video yang Ustaz bagi ni. Ulang balik dan faham satu persatu. Okey, untuk video seterusnya
kamu perlu buka buku aktiviti untuk seterusnya. Buka buku aktiviti muka surat 26. Jawab latihan ataupun aktiviti muka surat 26. Okey, Ustaz baca satu persatu. Erti Al-Fatihah ialah, kamu kena lorekkan lorekkan jawapan yang betul, sama ada yang ini ataupun yang ni. Erti Al-Fatihah ialah pertengahan atau pembukaan. Erti Al-Fatihah ialah pertengahan atau pembukaan. Yang ni pertengahan, yang ni pembukaan. Okey, yang kedua, surah Al-Fatihah ialah surah Makkiyah atau Madaniyah. Surah Al-Fatihah ialah surah Makkiyah atau Madaniyah. Okey, di sini ialah nama lain surah Al-Fatihah. Apa nama lain surah Al-Fatihah? Iaitu Ummul Kitab ataupun Ummul Qura. Okey, yang ni Ustaz belum terangkan. Ummul Kitab maksudnya ibu kitab. Ummul Kitab maksudnya ibu kitab. Maksudnya yang ni Ustaz bagi terus jawapan sebab Ustaz tak terangkan dalam buku teks tadi. Okey, jawapan dia adalah Ummul Kitab. Okey, Ummul Kitab ialah nama lain surah Al-Fatihah. Ummul Kitab maksudnya umul maksudnya kitab, ummu maksudnya ibu, Al-Kitab maksudnya Al-Quran. Ummul Kitab ialah nama lain surah Al-Fatihah. Okey, yang keempat, surah Al-Fatihah dibaca berapa kali dalam solat 5 waktu? Surah Al-Fatihah dibaca berapa kali dalam solat 5 waktu? 17 ataupun 18. Okey, yang kelima, surah ini ialah surah yang pertama dalam susunan Mashaf, Al-Hadis ataupun Al-Quran. Okey, surah Al-Fatihah ni surah yang pertama dalam hadis ataupun Al-Quran. Hadis ataupun Al-Quran. Membaca surah ini adalah rukun ataupun syarat dalam solat. Membaca surah ini adalah rukun atau syarat. Rukun atau syarat dalam solat. Okey. Tengok balik. Pilih jawapan yang betul. Jawapan yang betul lorekkan. Okey. Seterusnya muka surat 27 tak perlu buat lagi. Muka surat 27 tak perlu buat lagi. Muka surat 28. Muka surat 28 dia suruh tandakan maksud bagi setiap ayat. Setiap ayat. Dekat sini dia bagi ayat dan kamu kena pilih dia punya maksud dekat sini ataupun dekat sini. Okey, muka ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah bagi tahu jawapan dia dah ada kat sini. Muka ayat yang soalan yang pertama, ayat yang kedua. Kamu jangan tengok yang dah tanda ni Tanda ni Ustaz tanda semua ni tak tahu betul ke salah. Kamu hanya tanda jawapan yang betul. Okay, Alhamdulillahirabbil-alamin. Yang ni maksudnya yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Yang di sini dia tulis segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, kamu pilih sama ada yang ini ataupun yang ini. Alhamdulillahirabbil-alamin. Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan ataupun segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, pilih. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Sini dia tulis yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Okey, boleh pilih. Sama ada jawapannya kat sini ataupun kat sini. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Di sini dia tulis yang menguasai pemerintahan hari pembalasan.
Dekat sini dia tulis iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Okey, pilih kat sini ataupun kat sini. Okey, seterusnya muka surat 29. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini dia tulis engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Dekat sini dia tulis segala puji hanya bagi Allah sekalian alam. Okey, boleh pilih sama ada kat sini ataupun kat sini. Nombor 5, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kat sini dia tulis iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Dekat sini tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Dekat sini tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nombor 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Okey, boleh pilih. Nombor 7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Okey, boleh jawab. Cuba jawab muka surat 28, 29. Satu lagi muka surat 26 dan muka surat 28, 29. Cuba jawab. Ustaz dah bagi tahu dia punya, Ustaz dah cuba translate daripada Jawi kepada Rumi. Dan cuba jawab. Dan nanti bila buka sekolah kamu perlu hantar. Buka sekolah perlu hantar kerja ini. Okey, itu sahaja. Jangan lupa isi keterlibatan kamu dalam link yang Ustaz bagi. Terima kasih. Assalamualaikum.